الفاتح المغفور والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua, sihat ke? Saya doakan semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan bersemangat dan bertenaga untuk kita teruskan lagi kelas kita ataupun diskusi kita pada malam ini, iaitu diskusi ke berapa dah? Kelima ke keenam? Tak ingatlah saya. Okay. Apapun, alhamdulillah kita dapat bertemu pada malam ini untuk kita teruskan lagi sesi diskusi kita yang mana banyak permasalahan yang akan kita temui dan yang telah kita dengar daripada sahabat-sahabat kita kan. Banyak permasalahan, banyak persoalan dan persoalan-persoalan yang baru dikemukakan, insya-Allah kita cuba bincangkan pada akhir pertemuan kita malam ni lah. Mungkin dalam pukul 10 macam itu. Jadi sekarang ni kita nak belajar. Terima kasih Puan Ernie, sesi 6. Sesi 6, 7, 8. Tinggal 2 lagi. Tinggal 2 sesi. Sebab kita buat ataupun kita belajar sesi ni bukan untuk habis. Bukan untuk habis cepat. Untuk habis belajar tapi bukan untuk habis cepat. Kalau habis cepat nanti cepat lupa dia. Cepat habis dia. Habis cepat, hilang cepat. Jadi kita nak belajar satu-satu. Mudah-mudahan ilmu tu tersusun dengan cantik dalam pemikiran kita. Supaya senang kita nak buat keputusan, senang kita nak menghukum apa darah yang kita alami yang keluar daripada yang kita yang kena pada kita lah, pada orang perempuan ataupun pada suami itu, pada isteri-isterinya lah ataupun anak-anak perempuan kan. Okey, baik. Jadi malam ni kita nak belajar apa? Jadi kita tengok kita punya slide. Okey, tengok slide ke? Okey, sebelum ni sebelum ni kita baru masuk tajuk haid. Okey, kita baru masuk tajuk haid. Haid tu definisi dia. Kemudian usia terawal haid berapa tahun, kita dah masuk, dah faham dah semua rasanya. Okey, insya-Allah mudah-mudahan. Dan jangan lupa ikhlaskan hati kita, belajar ni untuk apa? Untuk cari redha Allah Taala. Okey, untuk hilangkan apa yang kita tak tahu, kejahilan kita tak tahu tu, benda-benda yang kita tak tahu tu kita bagi tahu kan. Kita belajar, kita ambil tahu kan. Kemudian untuk kita amalkan, mudah-mudahan Allah Taala redha pada kita, insya-Allah. Kemudian kita dah masuk tempoh keluar haid dan tempoh suci. Ini mesti dah boleh hadam lah ya. Tempoh haid paling singkat berapa lama, paling lama berapa lama, tempoh suci pula paling singkat berapa lama, paling lama berapa hari kan. Tempoh suci paling lama berapa? Tak ada had kan. Tak ada had. Boleh jadi kena sekali, lepas tu suci seumur hidup. Kan? Okey. Kemudian kita dah sampai ke sini. Sampai di sini. Siapa ada buku boleh rujuk buku lah. Tajuk selepasnya adalah apa persoalan kita lah lepas ni. Okey, ustazah kecil nak bertanya. Ada ustazah kecil. Okey. Ustazah kecil nak tanya apa? Macam mana nak kira tempoh haid, tempoh nifas, tempoh suci? Macam nak kira? Ramai orang perempuan bukan tersalah tapi tersilap. Bukan salah tapi tersilap kira. Tersilap kira. Macam mana nak kira tempoh haid, tempoh suci, tempoh nifas ni? Kata kita dah belajar tempoh haid paling lama 24 jam Ustaz. Sehari semalam. Tempoh haid paling singkat sehari semalam. Paling lama 15 hari, 15 malam. Tapi macam mana nak kiranya? Tempoh nifas berapa? Nanti tu kita belajar. Tempoh suci pula berapa lama tempoh suci paling singkat? Mesti 15 hari 15 malam. Tapi macam mana nak kira je? Betul tak cara kiraan kita? Macam mana nak kira supaya tepat kiraan tu? 15 hari 5 malam bagi semua tu. Sebab walaupun kita dah belajar sebelum ni, tapi ini adalah tajuk khusus untuk kita belajar
bab ini. Sebelum ni kita ambil masuk macam itu je kan. Tapi ini tajuk khusus dia. Okey, macam mana nak kira? Okey, sekejap. Kita tengok. Ya. So kita nak kira macam mana nak buat kiraan sebenar tempoh haid, tempoh nifas supaya tepat. Tempoh haid, tempoh suci supaya tepat kiraan kita. Okey. Okey, tengok sama. Okey, kita nak kira 24 jam tu macam mana, nak kira sehari semalam tu macam mana, nak kira 15 hari, 15 malam, tempoh haid paling lama tu macam mana. Okey. Jadi tempoh haid, kita bila mula datang darah haid, darah haid mula datang, itu adalah bermulanya jam pertama. Pukul apa mulanya? Contohlah hari ni, pukul apa? Hari ni pukul 5 petang. 5 petang hari ni baru keluar darah. Baru keluar haid 5 petang. Jadi nak cukup 24 jam, sehari semalam adalah pukul 5 petang esok. Maksudnya apa? Pukul 5 petang esok barulah dikira sehari haidnya. Cukuplah sempurna sehari haidnya. Sorry lah, nombor 5 tu apa? Tak cantik pula kan? Okey, pukul 5 petang lusa baru dikira 2 hari. Baru dikira 2 hari. Pukul 5 petang pulat baru dikira 3 hari. Betul tak? Daripada start pukul 5 petang sampai 5 petang esok, 5 petang hari ni sampai 5 petang esok baru 24 jam. Jadi bila haid datang, start bila? 5 petang ni. Okey, start daripada 5 petang baru kita kira. Sampai 5 petang esok, sempurnanya sehari semalam. 5 petang lusa, oh haid saya dah 2 hari dah. 5 petang tulat, oh haid saya dah 3 hari. Dia macam itu. Sampailah 15 hari, hari ke-15. Okey, 15 hari, pukul 5 petang. Tapi kita selalu salah kira. Okey, bukan salah, tersilap. Bukan salah, tapi tersilap. Kita kira macam mana? Kita kira hari ni keluar darah pukul berapa? Pukul 5 petang. Hari ni sehari. Esok keluar darah pukul 5, esok keluar lagi darah. Esok kira hari kedua, 2 hari. Lusa 3 hari. Tulat 4 hari. Jadi bila berlaku permasalahan, bila ditanya, dia kata apa? Saya biasa keluar 4 hari. Biasa saya keluar 4 hari. Tapi kali ni keluar lebih pula, 7 hari contohnya kan. Bila kita kira balik, bukan 4 hari, rupanya 3 hari je. Sebab dia kira apa? Hari ni keluar darah sehari. Esok 2 hari, 3 hari, 4 hari. Jadi dia bagi tahu saya biasa keluar 4 hari. Tapi bila kira balik, sebab itu bila ada yang bertanya pada saya sangat-sangat tekankan ataupun saya akan tanya dia semula darah tu keluar berapa bulan, pukul berapa. Sebab saya dapati ramai tersilap kira. Bila tersilap kira, saya kena kira betul-betul supaya baru kita dapat 15 hari ni tepat hari apa, pukul berapa, berapa bulan. Tu. Okey. Okey, boleh faham tak setakat ni? Apa yang kita belajar ni? Boleh faham tak? Boleh Okey. Seorang je, Kalisa je faham. Mana yang lain? Boleh faham tak? Saya nak tahu. Takut ada yang tak faham cara nak kira dia. Faham ya? Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, baik. Macam tu juga, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Macam tu juga kalau kita nak kira tempoh suci. Tempoh suci. Misal kata kita mula keluar haid berapa bulan? Kita kira macam inilah.
Okey, saya ajar tempoh nak kira bulan kan. Contohlah 1 hari bulan 6, kita keluar darah haid 1 hari bulan 6 pukul berapa? Pukul 10 pagi. Pukul 10 pagi. Berhenti darah haid pukul berapa hari bulan? Contohnya berhenti darah haid 10 hari bulan 6. Pukul 10 hari bulan 6 pukul kita ambil lah dalam pukul 10 malam. Okey. Siapa boleh bagi tahu saya berapa lamakah ataupun berapa harikah haidnya? Darah haid keluar daripada 1 bulan 6 sampai 10 hari bulan 6. Daripada pukul 10 pagi sampai 10 malam 10 hari bulan 6. Okey. Kemudian dia suci. Dia suci lah, maksudnya colek-colek dah tak ada dah. Okey, kemudian barulah dikira tempoh suci. Tapi berapa lama sebenarnya haid dia? Ini suci. Berapa hari kah haidnya? 9 hari. Betul, 9 hari. Ramai kata 9 hari. 9 hari 11 jam. Bagus. Betul ke 11 jam? Betul ke 11 jam? Okey, cuba kita kira sesama. 1 hari bulan sampai 10 hari bulan. Kalau 1 hari bulan, 2 hari bulan dah sehari. Okay, pukul 10 pagi, 2 hari bulan dah sehari. Pukul 10 pagi, 3 hari bulan, dah 2 hari. Pukul 10 pagi, 4 hari bulan, 3 hari. Okay, 3 hari. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9. Okay, 9 hari. Tapi kalau 9 hari ni maksudnya kalau darah tu berhenti pada pukul 10 pagi. Sekarang ni darah tu berhenti, dia dah 9 hari tapi darah berhenti pukul 10 malam. Pukul 10 pagi. Maka kena tambah lagi berapa jam tu? 12 jam. Jadi total haid dia adalah 9 hari setengah. 9 hari 12 jam. 9 hari setengah lah. Okay. Total haid dia 9 setengah hari. Okay, 9 setengah hari. Itu total haid dia. Okay, bagus. Okay. Kemudian bermulanya daripada 10 hari bulan 6, bermulanya tempoh suci. Okay, tempoh suci mula. Macam mana nak kira tempoh suci? 11 hari bulan 6, pukul 10 malam, baru dikira sehari. Sempurna sehari suci dia. Okay. 12 hari bulan 6, pukul 10 malam, sempurna 2 hari suci dia. Sehinggalah sehinggalah contohnya 30 hari bulan 6. Okey. 30 hari bulan 6 pukul ambillah mudah sikit kan, pukul 10 malam. Keluar balik darah haid. Dah keluar semula darah. Jadi persoalan ni berapa hari dia suci? Okey, berapa hari dia suci? Start daripada 10 hari bulan 6 sehingga pukul 10 malam. Okey, start dari sini 10 bulan 6 pukul 10 malam sehingga 30 hari bulan 6 pukul 10 malam. Berapa hari? Okey, jadi 10 malam 10 bulan 6, kalau 11 hari bulan 6 pukul 10 malam dah sempurna sehari. 12 hari bulan 6 pukul 10 malam sempurna 2 hari suci dia. 12 kan? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Jadi 20 hari. Sucinya adalah macam mana nak buat? Okay, suci dia berapa hari? 20 hari tepat.
Okay, 20 hari tepat. Macam itulah kiraan suci. Kiraan sucinya, kiraan haid dia macam itu. Okay. So lepas ni janganlah tersilap nak kira ke kan. Jangan tersalah kira, nanti kita apa. Kalau tersalah kira nanti takut tersalah kita punya hukum terhadap darah-darah yang keluar. Okay. Okay, so settle tajuk tu. Alhamdulillah. Okay, boleh faham? Macam mana nak kira lepas ni, jangan tersilap Jangan tersilap apa ni, cara kira dia. Okay. So kita tengok balik kita punya slide. Semua dapat salin kan? Semua dapat salin? Alhamdulillah. Terima kasih yang tolong jawabkan. Okey, baik. Dah selesai yang itu. Okey, nifas pun macam tu juga cara kira, tapi nanti kita perincikan cara kiraan nifas tu. Okay, ada yang bertanya, 10/6 pukul 10 malam dah kena mandi atau kena genapkan 24 jam 10 pagi esok? Okey, kalau kita dah kenal pasti bahawa darah haid kita dah betul-betul berhenti, maka terus mandi. Okey, itu jawapan dia. Ramai orang perempuan tunggu dululah. Yang tunggu dulu tu kalau misal kata haidnya belum lagi berhenti, maksudnya apa? Cara nak berhenti kejap lagi kita tengok ada kaedah cara macam mana cara nak kenal pasti dah berhenti ke belum darah haidnya. Kejap lagi kita baca. Jadi kalau misal kata ada lagi tanda-tanda darah nak keluar, okey, tanda-tanda darah akan keluar lagi, maka jangan mandi dulu, tunggu dulu. Tu tak apa, tunggu dulu. Ada tanda-tanda macam ada kesan-kesan lagi kan, kesan-kesan darah tu ada lagi, kalau kita colek tu ada lagi. Itu tunggu dulu, jangan cepat-cepat nak mandi. Tapi kalau misal kita dah colek, memang bersih, tak ada apa-apa. Bila dah bersih, mandi terus. Mandi, solat dan sebagainya. Okay? Tak ada masalah. Kalau kita tunggu juga 24 jam, contoh nak tunggu juga 24 jam. Kalau kita tunggu, kena qada balik solat-solat subuh dan sebagainya itu, solat isyak, solat subuh, solat maghrib, kena qada balik sekiranya ternyata tak ada apa-apa keluar selepas tu. Kita tunggu memang tak ada apa-apa keluar, maka kita kena qada balik solat maghrib, solat isyak, solat subuh, tu ya. Okey, baik. Okey, soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Slide seterusnya lah. Macam mana nak pastikan ni cerita dia. Macam mana kita nak pastikan darah haid tu benar-benar dah berhenti? Tu cerita dia kat sini. Cerita dalam buku kat mana ni? Rasanya kita dah terlangkau kot. Patutnya kena cerita sebelum tu lagi. Okay, tak apa. So kita nak cerita macam mana cara kita nak tentukan sama ada darah tu benar-benar berhenti ke belum. Okay. Cara kita nak tentukan darah ni sebenarnya dah berhenti ke belum. Okay. Apa cara dia? Ada kat belakang lagi. Okay. Cara dia adalah dengan kita memasukkan kapas ataupun tisu ataupun putih kapas, okey, putih kapas pada tempat keluar darah, okey. Masukkan, bukan colek sikit je, colek dalam sikit. Bukan dalam sangat, tak, dalam sikit je. Bagi dia apa sikit supaya kita tahu kat dalam tu macam mana. Kalau kita colek guna kapas, guna benda yang putih lah. Dalam buku ada Khalisa, tapi dalam buku pelajaran ni depan lagi belakang lagi. Tapi kita belajar dulu sebab dia ada kena mengena dengan yang sebelumnya. Cara kita nak berhenti, cara kita nak tahu berhenti, sebab kita dah belajar cara kira kan, cara kira hari.
Jadi kita nak tahu juga macam mana kita nak kena pasti headnya berhenti ke belum. Jadi cara dia adalah masukkan kapas, guna kapas ataupun guna tisu ke, ataupun guna putih kapas tu putih kapas yang elok lah. Kan colek-colek kan tertinggal kat dalam, tak ada siapa nak cari kan. Tu susah nanti. Okay. Putih kapas yang mahal sikit lah, yang okey sikit. Jadi apa? Masuk, kemudian keluarkan. Masukkan dalam sikit je. Masuk dalam sikit je, lepas tu keluarkan. Dalam tu dalam mana? Agak-agak dalam satu uras jari lah. Satu uras ni. Satu uras, bukan satu ni, satu uras ni je. Dalam macam tu je. Dalam sikit je. Masukkan, kemudian keluarkan balik. Kalau misal kata kat kapas tu, atau putih kapas tu, atau tisu tu ada lagi sebarang kotoran, warna kuning ke, keruh ke kan, ada lagi kotoran. Jadi itu belum lagi benar-benar suci. Kalau benar-benar suci macam mana? Kalau kita masukkan putih kapas ke apa tu, masukkan, keluarkan balik, memang putih betul, tak ada kotoran apa-apa. Putih seputih-putihnya. Putih seputih kapas, putih seputih kapur. Kalau putih tak ada apa-apa kotoran, maka barulah boleh mandi wajib kemudian solat. Okey. Kalau dekat-dekat nak kering tu kan, kalau dekat-dekat nak kering ni bila nak colek? Bila colek tu ada lagi, tengok ada lagi kotoran, tapi jadi bila nak colek ni? Satu ruas jari. Lebih kurang satu ruas jari je, masuk dalam sikit je. Okey, jangan dalam sangat, dalam sikit je. Okey. Bila nak colek? Kalau dekat-dekat ni, dekat-dekat nak habis tapi colek-colek ada lagi. Bila nak colek sebenarnya? Lagi bagus colek bila mana sebelum masuk waktu solat. Okey, sebelum masuk waktu solat pertama colek, jangan dekat-dekat sangat. Mungkin 5 minit lagi ke. Macam tu, 5 minit nak masuk waktu solat, colek. Kemudian dalam waktu solat colek. Sebelum masuk waktu solat seterusnya tu colek sekali lagi. Waktu-waktu macam tu. Supaya kita kenal pasti. Bila-bila. Janganlah start minit nak pergi tandas colek kan. Parah kan? Tak jadi kerja kita. Okey. Muka surat berapa? Ada cerita pasal ni ada di muka surat 39. Bukan. 38 dan 39. Ada di muka surat 38 dan 39. Okey, tak apa. Itu kalau siapa nak rujuk lah. Siapa nak rujuk, muka surat 38 dan 39. Itu. Boleh nampak kan? Itulah cara-cara dia. Kita nak kena pasti bahawa head kita tu benar-benar telah berhenti. Bukan tengok pada tuala wanita. Tolong perhati betul-betul. Bukan tengok pada tuala wanita, tengok dah tak ada apa-apa, terus mandi, terus solat. Tak boleh. Kena colek juga. Itu Siti Aisyah kata apa? La ta'jalna hatta tarayna qassatal bayda. Jangan nak cepat-cepat, jangan nak cepat-cepat sehingga kamu melihat kapas tu warna putih. Okey. Ada yang bertanya, kadang-kadang memang dah cek macam tu, so mandi dan solat macam biasa, tapi esoknya masih ada lagi. Kadang-kadang kalau aktif berjalan sana sini ke akan nampak spot lagi. Kalau ada tanda darah, tanda kesan darah tu, kalau masih ada, maksudnya belum benar-benar telah berhenti lagi. Kalau misal kata contohlah, kita waktu maghrib, tak ada, memang tak ada, tak ada. Kita mandi wajib kita solat dan sebagainya. Tiba esok, ada. Esok, kita buang air ke ataupun pakai pad, pakai tuala wanita, tiba ada lagi kesan darah tu, contohnya, atau kita colek, ada juga kesan darah. Sabar dulu. Maksudnya belum benar-benar suci lagi. Dia ada lagi, tinggal lagi sikit-sikit tu. Dia lambat sikit turun. Jadi sabar dulu, dah colek, okey, baru mandi. Dah colek tak ada apa-apa, baru mandi sekali lagi. Tak ada masalah, mandi selalu ni, tak ada masalah pun. Kita beramal dengan zahir apa yang berlaku. Yang sekarang ni berlaku bila saya colek, dah tak ada. Jadi saya mandi. Salah ke? Tak salah. Sebab dah colek, memang tak ada.
Lainlah kalau tak colek, terus tu mandi, tu salah. Dah colek, tak ada apa-apa, okey. Aku dah belajar dah yang mana kalau colek tak ada apa-apa kesan, mandi. Mandi terus. Mandi je solat macam biasa bersama suami ke apa ke. Tiba-tiba esoknya ataupun lusa, tiba ada lagi. Kesan darah tu ada lagi. Kan? Keluar warna coklat kesan darah. Itu belum lagi benar-benar suci. Maksudnya apa? Tak apa, tunggu dulu. Sabar dulu. Ini pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Okey, sabar dulu. Dia benar-benar clear, dah okey, barulah mandi semula. Okey. Ada orang kata kita was-was bila mandi banyak kali. Oh, ini bukan cerita was-was. Yang kalau was-was tu, nak mandi ke tak ni? Kan dah colek dah. Nampak kesan tu. Aku nak mandi ke tak? Itu was-was. sebab kita tak ada ilmu. Bila kita colek, ada ilmu. Bila mana kita colek, ada lagi kesan, tak boleh solat. Maka sabar dulu. Jangan mandi. Kalau bukan darah, sekadar cecair keruh, cairan yang keluar tu, kekuningan sahaja. Sama juga. Kalau misal kata yang keluar itu kesan darah, okay, kekuningan tu, kekuningan yang menandakan kesan akhir hid, akhir kesan darah yang warna kekuningan sikit, bukan lendir, bukan lendir. Dia kalau lendir tu mungkin lain lah. Lendir tu mungkin dia kalaulah lendir yang keluar, tapi lendir tu kuning, lendir tu coklat. Itu biasa keputihan lah. Itu biasa keputihan. Tapi kalau macam darah, tapi dia warna kuning. Macam darah tapi dia warna coklat. Itu tanda hujung-hujung hid. Kadang-kadang dia keluar, kadang dia lambat sikit keluar. Sehari 2 hari lepas tu keluar lagi kan. Itu masih lagi hid. Okey. Baik. Saya tengok aku ada poin lain yang muka 38. Saya ada tulis kat situ. Sekiranya dia yakin bahawa darah haid telah berhenti, maka dia wajib mandi. Walaupun kebiasaan haidnya berhenti lagi lewat daripada tu. Contohlah, biasanya darah haid keluar 10 hari. Tiba-tiba kali ni, 10 hari tu, lepas 10 hari tu kosong lah biasanya kan. Tiba-tiba kali ni, bulan ni, darah haid keluar sampai 8 hari. Lepas tu colek-colek tak ada. Colek-colek dah kosong dah. Memang tak ada kesan darah. Nak tunggu sampai 10 hari ke? Jangan. Tak perlu tunggu sampai 10 hari. Tak Ustaz, biasanya memang saya keluar tiap bulan 10 hari. Takkan kali ni lah 8 hari, lepas tu tak keluar dah. Saya kena tunggu lagi 2 hari ni Ustaz. Tak perlu. Beramal dengan zahir, dengan apa yang berlaku. Bila kita colek dah tak ada, maka kita wajib mandi dan solat. Tetapi kalau lepas tu keluar balik, barulah kita berhenti solat. Rupanya masih lagi ada haid aku. Macam tu. Okay? Boleh faham kan? Dia macam itu cara dia. Tak bolehlah kita nak tunggu 2 hari. Kalau kita tunggu juga 2 hari, tengok-tengok hari ke-10 tu memang tak keluar, minta maaf, mandi cepat-cepat, qada balik 2 hari tu. Ya? Itu cerita dia. Qada balik 2 hari tu. Siapa suruh kan lambat-lambat. Okey, baik. Tu. Okey, selesai dah tu. Mudah-mudahan insya-Allah dia boleh faham kan? Okey. Ciri-ciri darah haid. Kita pergi pula kepada ciri-ciri darah haid. Darah haid ni ada 3 ciri dia. Ada 3 ciri dia. Kadang-kadang, pertama kadang-kadang darah haid ni dia pekat. Likat, pekat. Kadang kita getul lah bagai semua kan. Dia pekat lah, darah tu pekat. Dan ada kala dia macam panas-panas sikit. Kan? Hangat-hangat ni panas-panas lah. Panas-panas sikit, rasa bahang-bahang sikit. Itu ciri-ciri darah haid kan. Okey. Kemudian darah haid ni dia keluar perlahan. Rasanya semua perempuan tahu daripada saya. Ya? Darah haid ni dia tak keluar laju-laju, mencurah-curah dia keluar. Tak. Darah haid ni keluar perlahan-perlahan. Bagi anak-anak kecil yang tak pernah keluar lagi tu, darah haid ni adik-adik keluar dia perlahan-perlahan, sikit-sikit.
dia tak terasa sangat keluar tu kan. Kita tahu-tahu dah bocor. Contohlah kan, tahu-tahu dah apa? Dah keluar. Okey. Kemudian antara sifat atau ciri-ciri lain adalah berbau. Darah ini kadang-kadang berbau, tapi kadang-kadang tak bau pun. Ada masa dia berbau, ada masa dia tak bau. Tolonglah jangan conteng saya punya slide tu je. Tak maaf lah. Mungkin ni kan. Tertekan ni kan. Okey, tak apa. Terima kasih. Okey. Jadi ada kala dia pekat, ada kala dia macam panas-panas sikit dan keluar dia perlahan-lahan, macam tak perasan sangat dia keluar. Kemudian darah haid ada kala dia berbau dan ada kala dia tak ada bau. Okey, tu ciri-ciri darah haid. Okey. Kemudian warna darah haid. Allah. Warna darah haid. Warna darah haid. Sekejap. Okey, warna darah haid ni ada dalam mazhab Syafi'i ada 5 warna. Okey, dalam mazhab Syafi'i ada 5 warna. Pertama sekali warna hitam. Mungkin hitam dia tak macam ni lah. Mungkin hitam dia tak macam ni. Tapi adalah warna hitam tu. Mungkin hitam tu hitam kemerah-merahan. Merah kehitaman macam tu kan. Dan mungkin juga ada yang keluar darah hitam. Mungkin juga kan. Okay, tapi warna antara pertama sekali warna hitam. Bila kita sebut warna hitam, ni tolong dengar baik-baik. Sebab ini ada kena-mengena dengan sifat darah. Okay? Bila kita sebut darah haid tu warna hitam, maka warna hitam ni adalah warna paling kuat. Okay? Warna paling apa? Paling kuat. Darah haid warna paling kuat adalah warna hitam. Okay. Kemudian biasanya warna hitam ni keluar permulaan haid. Kan? Tapi ikut keadaan jugalah. Okay? Ikut keadaan juga. Yang penting warna hitam adalah warna darah haid paling kuat. Kemudian warna darah haid yang kedua adalah warna merah. Tak kisahlah merah tu merah macam mana pun. Merah tu merah pekat ke, merah cair ke. Yang penting warna merah kan. Darah haid warna merah. Cumanya warna merah ini adalah warna kedua pekat. Okey. Warna merah ni adalah warna kedua pekat. Maksudnya antara dia dengan hitam lagi kuat. Kedua pekat pula. Kedua kuat. Antara hitam dengan merah, hitam lagi kuat. Okey. Merah lemah sikit daripada hitam. Okey. Kemudian selepas hitam adanya warna coklat ataupun ada yang kata warna perang. Okay. Ada yang kata warna senang cerita warna coklat macam tanah. Macam itulah lebih kurang. Okay. Ada yang kata warna perang. Tak apalah, tak kisahlah warna apa pun. Yang penting warna dia macam coklat-coklat sikit. Okey. Jadi tu warna ketiga. Dan warna coklat ni lemah sikit daripada merah. Okey. Dalam cerita darah haid dia ada sifat-sifat dia, lemah kuat kan. Jadi darah coklat ni lemah sikit daripada merah. Merah lebih kuat daripada coklat. Hitam lebih kuat daripada merah. Okey, baik. Warna yang keempat adalah warna kuning. Okey. Warna kuning. Jadi warna kuning mungkinlah tak macam ini, kuning terang ya kuning kan. Contoh. Tapi adalah warna kuning tu, saya nak mudahkan je. Okey, yang keempat adalah warna kuning dan warna kuning ini lemah sikit daripada warna coklat. Okey. Kemudian yang terakhir warna keruh. Saya tak tahulah keruh ni warna macam gini ke warna apa kan. Tapi yang penting warna keruh ni adalah warna kuning campur putih. Jadilah warna keruh. Okey. Warna keruh ni masih lagi dikira juga sebagai warna darah haid. Biasanya hujung kan biasanya lah. Tapi masih lagi dikira warna darah haid dan ia adalah warna paling lemah. Okey. Jadi kuning lebih kuat daripada keruh, coklat lebih kuat daripada kuning, merah lebih kuat daripada coklat dan hitam lebih kuat daripada merah. So paling kuat adalah hitam, kemudian merah, kemudian coklat, kemudian kuning dan kemudian keruh. Itu warna-warna dan sifat dia. Okey, kalau misal kata hitam yang pekat dengan hitam yang cair. Jadi hitam yang pekat lagi kuat sifat dia berbanding hitam yang cair. Merah yang pekat dengan merah yang cair. Merah yang pekat lebih kuat sifat dia daripada merah yang cair. Itu juga coklat. Coklat yang pekat dengan coklat yang cair, coklat pekat lagi kuat daripada coklat cair. Sifat dia tu.
samalah semua. Okey, boleh nampak. Tu je cerita-cerita kita dalam warna-warna darah ni. Yang penting boleh ingatlah warna-warna darah ni. Boleh ingat sifat macam mana, siapa yang kuat, siapa yang lemah sikit kan. Boleh ingat. InsyaAllah tak susah rasanya. Main-main warna ni daripada tadika kan. Rasanya tak susah dah tu. Okey. Apa hukum sufrah dan kudrah? Sufrah ni adalah darah warna kuning. Kudrah pula adalah darah warna keruh. Yang keluar ketika waktu haid. Apa hukum dia kalau warna keruh, warna kuning dan keruh ni keluar waktu haid? Keluar waktu haid ni bila? Keluar dalam tempoh yang boleh dikira sebagai haid. Macam mana? Okay, kita tengok kita punya jadual. Kita tengok kita punya apa ni? Whiteboard kita. Okey. Misal kata seorang perempuan keluar daripada hari pertama tu, keluar darah merah. Okay, keluar darah merah, merah kehitaman. Contohnya merah kehitaman 2 hari. Kemudian keluar darah merah cair sampai hari ke-5. Kemudian keluar warna kuning, warna coklat sampai hari ke-7. Dan last sekali ada warna merah hitam, merah kehitaman, lepas tu merah, lepas tu coklat, lepas tu kuning, sari, lepas tu keruh. Sampai hari ke-10 contohnya. Kan? Ni semua keluar darah ni, semua keluar. Jadi ada orang perempuan bila dah habis coklat, keluar kuning, dia dah start mandi kat sini. Dia dah start mandi kat sini. Yang ni yang saya terdapat saya Datuk Aisyah kata sabar dulu. Bila mana para sahabat bawa satu mangkuk kapas yang pada kapas tu ada warna kuning-kuning. Datuk Aisyah kata apa? Sabar dulu. Jangan nak cepat-cepat sehingga kapas tu warna putih. Sehingga keluar warna kapur. Kapur tu maksudnya nak bagi tahu kalau kapas tu warna putih barulah mandi wajib. Jadi kat sini dia bukan sekadar sampai coklat saja. Masih lagi kuning dan keruh ni dia kira sebagai haid. Sebab apa? Sebab masih lagi dalam tempoh 15 hari. 5 hari sampai sini kan. Jadi darah ni semua keluar, kuning, keruh ni pun keluar dalam tempoh 15 hari. Maka bila dalam tempoh 15 hari, maka semua ni dikira darah haid. Daripada hari pertama sampai hari ke-10. Ustaz, biasa saya keluar sampai darah coklat je. Kan contohlah. Pada hari pertama keluar darah merah hitam, lepas tu darah merah, lepas tu darah coklat. Sampai hari ke apa? Ke-7. Biasa saya keluar sampai hari ke-7 darah coklat, lepas tu saya colek-colek dah tak ada dah. Saya colek dah tak ada. Memang clear. Colek tu tak ada kesan apa-apa. Warna coklat. Saya mandi pada hari ke-7. Setiap bulan macam itu. Setiap bulan memang saya kena macam itu. Darah merah hitam keluar, lepas tu darah merah, lepas tu dia akhiri dengan darah coklat. Sampai hari ke-7. Minta tutup mic. Minta tutup mic semua. Tak maaf ya. Okay. Jadi darah merah hitam
kemudian darah merah, lepas tu coklat, lepas tu berhenti. Tak ada dah, colek-colek tak ada dah. Setiap bulan memang macam itu. Tapi kali ini, tiba-tiba kali ini, pada hari ke-7 ni, biasa dah tak ada, tiba-tiba ada. Warna apa? Warna kuning. Ada lagi warna kuning, Ustaz. Jadi macam mana? Biasa memang sampai hari ke-7 je, saya mandi terus. Jadi hari kuning ni keluar sampai hari ke-10. Contohnya. Sampai hari ke-10. Jadi saya nak mandi ke tak hari ke-7 ni? Sebab kebiasaan dia memang hari ke-7 saya dah berhenti. Kenapa kuning ni boleh keluar, Ustaz? Saya tak puas hati ni. Jangan macam itu. Istighfar banyak. Jadi, pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa sekiranya darah warna kuning ataupun keruh keluar dalam tempoh yang boleh dikira haid, iaitu tempoh 15 hari, keluar dalam tempoh 15 hari ini, tempoh boleh dikira haid, maka warna ni juga dikira sebagai darah haid. Dia berbeza kalau darah ni keluar pada hari ke-16 baru keluar. Warna kuning keluar pada hari ke-16, tu cerita lain. Itu tak dikira haid dah. Okey. Tapi darah kuning ni keluar dalam hari ke-15, masih lagi dalam hari ke-15. Jadi dikira haid juga. Walaupun kebiasaannya dia tak keluar. Kebiasaannya berhenti sampai hari ke-7, berhenti terus, dan dia tak pernah keluar pun dah warna kuning. Tapi tiba-tiba kali ni keluar, maka ini juga dikira sebagai darah haid. Ustaz, kenapa darah yang warna hijau tak diiktiraf sebagai darah haid dalam mazhab Syafi'i, tetapi diiktiraf dalam mazhab Hanafi? Khadisah baca betul Khadisah. Dalam buku tu ada tulis darah warna hijau tak diiktiraf dalam mazhab Syafi'i, tapi diiktiraf dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, bila wanita tu keluar warna hijau, sabar. Elisa punya soalan ni kejap lagi. Kejap lagi kita jawab. Kan pening kan, masuk semua ni kan. Okey, tak apa. Tengok satu lagi. Sabar Elisa Satu lagi contoh. Okey. Misal kata keluar darah daripada hari pertama, darah warna merah hitam. Ni contoh je merah hitam ni. Lepas tu warna merah cair ke apa ke, warna merah pekat ke, lepas tu coklat. Sampai hari ke berapa? 7 kan? Biasa dia mandi. Biasanya dia mandi. Ni tahu kan, shower tu ada yang tak tahu benda tu kan, shower. Okey. Jadi dia mandi sampai hari ke-7. Biasa sampai hari ke-7, coklat hilang, dah tak ada darah dah. Okey, dia mandi. Memang tak ada darah lah. Bulan ni pun tak ada. Okey, bulan ni pun bila colek-colek, lepas coklat tu colek tak ada dah. Kosong. Dia pun mandi, solat kan, bersama suami ke apa semua kelah. Macam biasalah. Macam orang dah suci. Okay. Tiba-tiba hari ke-10 keluar warna kuning. Warna kuning sampai hari ke-12. Lepas tu keluar pula warna keruh sampai hari ke-13. Keluar warna kuning, keluar warna keruh. Okay. Tiba-tiba tak pernah pula sebelum ni keluar, tiba-tiba pula keluar kali ni. Kuning keruh pada hari ke-10 sampai ke-13. Okey. Kalau misal kata terjadi macam ini, betul tak dia mandi hari ke-7? Betul. Okey, sebab apa? Dia beramal dengan zahir. Apa yang berlaku sekarang ni? Apa yang zahirnya apa yang berlaku? Darah dah berhenti. Bila dia colek dah tak ada. Jadi dia mandi, betul. Bagus. Dia mandi, dia solat dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba hari ke-9 okey, 8 okey, 9 okey, 10 darah keluar, bukan darah, warna kuning keluar. Kenapa pula kuning keluar? Rupanya tersekat lambat sikit keluar kuning tu. Okey. Darah warna kuning keluar 10 hingga ke-12, tiba-tiba lepas tu colek lagi, keruh pula keluar sampai ke-13. Colek-colek berhenti dah, tak ada dah darah. Tak ada dah warna coklat, warna keruh tu pun dah tak ada.
dah suci, dah kering semuanya, bersih, baru dia mandi sekali lagi. Sebab apa? Ternyata darah ini warna kuning dan keruh dia masih lagi keluar dalam tempoh 15 hari. Maka pendapat muktamad dalam mazhab, darah ini juga dikira sebagai darah haid. Jadi ada juga pendapat lain yang bukan muktamad dalam mazhab mengatakan darah ini bukan darah haid. Okey. Okey, baik. Khalisa punya soalan. Kita tengok Khalisa punya soalan. Ada apa dengan warna hijau ni? Okey, ada apa dengan warna hijau? Saya tak tahulah, biasa ke orang perempuan keluar warna hijau? Kenapa ada keluar warna hijau lah, warna ungu lah, warna itu, warna ini, macam-macam warna ada? Kenapa? Biasanya sebab pemakanan. Biasanya sebab pemakanan. Kalau dia makan tu banyak makan apa? Makan makanan yang pewarna warna hijau, kemungkinan benda-benda tu ada bagi kesan pada haidnya. Tu kemungkinan. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak ada. Warna hijau ni tak diiktiraf dalam mazhab, sebab warna hijau ni tak ada kena-mengena dengan warna darah. Warna darah tu daripada hitam biasanya darah hitam, merah. Lepas merah ni akan jadi warna, kalau pudar sikit dia warna coklat. Kalau coklat ni pudar lagi sikit dia akan jadi warna kuning-kuning. Kuning ni kalau pudar lagi dia akan warna keruh. Dia macam itu. Okey. Tapi hijau susah nak menerima merah tu tukar jadi hijau. Dia jadi hijau ni bukan warna darah. Jadi dia tidak dikira ataupun tidak diiktiraf dalam mazhab Syafi'i, tidak diiktiraf sebagai warna darah haid. Dalam mazhab Hanafi tu wallahu alam lah. Mazhab Hanafi kenapa diiktiraf sebagai darah haid? Itu kena rujuk mazhab Hanafi lah, sebab kita belajar mazhab Syafi'i kan. Okey, jadi apa beza dia kalau keluar darah hijau ni? Okey, cuba tengok sini. Contoh misal kata wanita tu keluar darah merah hitam. Lepas tu merah cair. Contohnya. Lepas tu warna coklat. Okey. Okey, hari kedua merah hitam, lepas tu merah coklat keluar sampai ke-5, lepas tu coklat sampai 7. Okey, coklat sampai 7. Lepas tu lepas coklat tiba-tiba keluar hijau. Hijau. Ini bukan haji ni. Ni first time saya tulis hijau macam ni. Sebab kalau tulis hash saja macam hitam pula kan. Hash J, hijau. Tiba-tiba keluar hijau sampai hari ke-10. Lepas tu suci. Tak ada keluar dah. Okey. Lepas hari ke-10 tak keluar apa-apa. Saya nak tanya. Kalau perempuan keluar macam ini, bilakah dia nak mandi wajib? Dalam mazhab Syafi'i, bila dia nak mandi wajib? Cepat. Bila dia nak mandi wajib? Okay, Puan Siti Hanifah Cik Hassan. Saya berpengalaman sekali darah hijau. Sekali dalam hidup dia, sekali kena darah hijau. Semasa tu terlalu penat pulang dari sekolah, berlaku di pertengahan haid. Sebelum tu merah pekat. Tapi selepas tu apa, Puan Siti Hanifah? Sebelum tu merah pekat. Tapi selepas tu, Puan apa? Selepas hijau tu. Saya nak tahu. Okay, Puan Noraini kejap nanti kita balas. Sebab kita nak tengok, kita nak buat contoh ni kan. Okay, Khalisa kata mungkin hari ke-7 kita mandi. Hari ke-7. Ramai kata hari ke-7. Tak ada siapa jawab hari ke-10.
Kenapa tak ada hari ke-10? Sebab warna hijau tak diiktiraf dalam mazhab Syafi'i. Sebab itulah kita kena belajar. Bila dalam mazhab Syafi'i warna hijau tak diiktiraf sebagai warna darah haid, maka kita cut terus. Oh, keluar hijau. Bila keluar hijau, kita mandi. Sebab hijau ni bukan darah haid. Maka kita mengira bahawa darah haid telah berhenti. Jadi kita mandi terus bila keluar darah hijau tu. Macam itu. Tapi kalau keluar kuning, boleh mandi tak? Belum lagi. Belum boleh mandi. Okay? Tapi kalau keluar hijau, mandi terus. Biasa ni hijau ni keluar berapa hari kalau siapa yang keluar hijau ni? Kalau misal kata hijau tu kat tengah-tengah, kan? Contohlah kat tengah-tengah ni. Merah hitam. Merah pekat. Lepas tu hijau. Mana puan? Hampir lupa saya. Tapi sebab ada baca mazhab Hanafi kira hijau hit, jadi saya masih kira hit. Masya Allah. Puan Hanifah beramal dengan dua mazhab. Hebat ya. Patutlah. Namanya pun Siti Hanifah. Okey, tak apa. Saya bukannya nak apa tak apa sebab itu pandangan puan nak amal dengan mazhab Hanafi, tak masalah. Okay? Tapi dalam mazhab Syafi'i tak dikira. Okay? Boleh ke kita ikut mazhab Hanafi? Kalau kita belajar mazhab Syafi'i, kita ikut mazhab Syafi'i je. Okay? Senang cerita macam itu. Tak payah nak banyak fikir, tak payah nak banyak mazhab. Okay? Ikut mazhab Syafi'i saja. Okey, kejap. Mana tadi? Okey, misal katalah. Misal kata tadi kita bincang darah hijau keluar ni kan. Okey, cuba tengok sini Okey. Jadi darah merah hitam, kemudian darah merah pekat, lepas tu hijau. Jadi bila hijau keluar, kita tahu hijau ni bukan darah haid dalam mazhab Syafi'i. Maka kita mandi dekat sini. Darah hitam, merah hitam, lepas tu merah pekat, lepas tu hijau. Jadi mandi. Sebab darah hijau bukan darah haid dalam mazhab Syafi'i. Jadi mandi. Kalau lepas darah hijau ni tak ada keluar darah apa-apa, tak ada keluar darah yang warna-warna darah haid tadi yang kita belajar tadi, maka selesailah. Kita memang dah mandi wajib kat sini. Tapi kalau misal kata selepas hijau ni keluarlah warna coklat ataupun keluar warna kuning ke apa ke kan, keluar pula, maka masih lagi dikira haid. Masih lagi dikira haid. Dia macam menganggap yang ini tak ada keluar haid selama beberapa hari ni kan, contoh kan 2, hari ke-5, hari ke-7, hari ke-10 contohnya. Dia macam kita anggap ini tak keluar darah haid. Jadi kalau keluar semula, maka semua ni adalah haid. Nanti kita akan belajar macam mana. Okay. Jadi yang penting bila mana keluar, kita dah mandi, dah solat, semua tiba-tiba kita tak tahu pun lepas ni keluar lagi darah haid kan. Kita ingat hijau dah bukan haid. Jadi kita terus mandi solat semua, tiba-tiba lepas hijau tu keluar coklat. Jadi barulah ternyata kita masih lagi haid. Jadi tak boleh solat. Berhenti dulu solat. Jangan solat. Berhenti dulu solat. Puasa pun tak boleh puasa sampailah selesai kering. Maknanya kering kuning ni dah kering betul-betul, dah colek dah, tak ada apa-apa keluar, barulah kita mandi wajib. Okey, mandi wajib dan solat. Dah apa-apa dah shower saya ni. Okey. Okey boleh So, sekejap saya nak kena tengok soalan-soalan ni. Banyak pula yang tanya ni Okey, Puan Noraini kata, macam kes tadi, hari ke-7 dah mandi sebab colek dah bersih. Bila colek dah bersih, mandilah. Selalunya dah tak pakai pad dan tak perasan darah yang kuning ke keruh keluar ke hari ke-10. Kita tanggung dosa ke sebab tak mandi wajib
sekali lagi. Okay, first kali darah yang hari ke-10 darah kalau tiba-tiba ada lagi keluar kuning ke keruh ke hari ke-10 ke 11 ke kan. First kali kita tahu tak darah tu keluar. Maksudnya kita tahu tak macam mana kita tahu? Kita boleh tahu. Contoh kita tak pakai pad, tapi macam mana kita boleh tahu warna kuning tu keluar ataupun warna keruh keluar? Sama ada kita colek ke ataupun dia keluar masa buang air ke kan, terpulanglah. Tapi kalau kita tahu keluar, maka kita, lepas maka kita jangan solat lagi. Tunggu kalau betul-betul dah kering, dah colek sekali lagi tak ada, baru kita mandi wajib sekali lagi. Okey? Tapi kalau kita tak tahu pun keluar, tapi entah keluar agaknya kan, contoh kita terasa terfikir entah keluar, ni was-was tu. Sebab itu kita kata beramal dengan apa yang kita nampak, apa yang zahir berlaku. Jangan kita agak-agak, agak-agaknya keluar kot air ke-10 ke 11 tu warna kuning ni. Kita pun agak-agak tak boleh. Dia kena ada kesan ataupun kita colek ke ataupun kita nampak ke, barulah kita yakin bahawa darah haid tu masih ada. Jadi lepas dah kering betul-betul, baru kita mandi wajib sekali lagi. Okey. Jadi kita tanggung dosa ke sebab tak mandi wajib sekali lagi? Dah belajar ni mandilah wajib. Bila dah belajar ni mandilah wajib sekali lagi. Yang lama-lama tu kita taubatlah. Yang sebelum-sebelum ni kita taubat. Atau memang dicadangkan pakai pad sepanjang 15 hari? Taklah dicadangkan. Bukannya semestinya pakai pad. Maksudnya kalau kita colek ataupun ada kesan bila kita colek ke ataupun kita nampak darah ada warna kuning ke keruh ke, barulah kita mandi. Tak semestinya kena pakai pad sebab kemungkinan dia tak keluar sampai pad pun kan. Sebab dia sikit sangat kadang tak keluar sampai pad pun. Okey, kemudian ada yang tanya lagi. Hari ke-7 jika tiada kuning atau keruh lagi. Puan Noraini dah terjawab ke soalan tu? Dah settle ke? Dah terjawab ke belum? Ke ada lagi nak tanya? Saya tak berapa faham. Okey. Okey, alright. Okey. Apa beza lendir keputihan dengan lendir kuning atau keruh? Tu kita kata bila lendir, biasanya lendir kalau darah ataupun darah, maksudnya darah lah, darah ataupun kata apa? Kalau kita nampak itu adalah lendir, bukan darah, okey. Lendir ni biasa adalah keputihan. Biasanya lendir-lendir yang berkaitan dengan lendir ni biasanya keputihan, bukannya darah. Walaupun dia warna kuning keruh kan. Okey. Lendir-lendir. Bak kata Maulana Mansur, lendir-lendir. Darah lah. Okey. Darah warna kuning, darah warna keruh macam tu. Puan Syamilah tanya, boleh ke terus mandi bila keluar warna hijau sedangkan belum jumpa yang jernih? Boleh ke mandi belum keluar hijau lagi? Bila keluar warna hijau boleh ke mandi sedangkan kita tak jumpa lagi lendir jernih tu. Lendir jernih tu adalah tanda suci. Tak semua perempuan ni keluar. Okey. Jadi dalam buku ada sebut. Jadi kita tak boleh menganggap bahawa lendir jernih tu adalah penanda aras bagi setiap wanita. Tak boleh. Boleh jadi, ni nak bagi tahu, boleh jadi lendir jernih tu keluar lepas kita suci. Contoh saya bagi tahu. Okey, kita tengok dalam whiteboard kita ni. Okey. Orang perempuan keluar haid sampai hari ke-7 misal kata. Pukul apa habis? Selesai dia colek-colek tu selesai, dia colek-colek tak keluar lagi tu. Dah bersih betul, dah suci betul. Pukul contohlah 4 petang. Okay, pukul 4 memang dah clear, suci, tak ada apa-apa dah. Colek memang tak ada apa-apa, clear. Lendir jernih tu dia keluar pada hari ke 8 pukul 6 pagi. Okey. Nampak ni.
Ni lendir jernih. Lendir jernih keluar sini. Okay. Lendir. Kalau doktor kata lendir jernih ni tanda kesuburan. Waktu-waktu subur yang memang sangat-sangat digalakkan suami isteri bersama supaya untuk dapat anak lah, dapat zuriat. Jadi lendir jernih ni tanda wanita tu memang berada dalam keadaan suci betul. Macam itulah. Sebab dia tanda subuh. Okay? Tanda subuh tu mesti tak keluar haid. Jadi tapi masa dia darah haid dia keluar dan tamat adalah pada hari ke-7 pukul 4 petang. Tapi lendir tu keluar pada hari ke-8 pukul 6 pagi mula keluar. Jadi boleh tak kita nak anggap lendir jernih ni permulaan suci? Tak boleh. Okay? Kita tak boleh anggap ini adalah kayu ukur dia. Kita kena beramal dengan zahir. Apa yang berlaku sekarang ni? Colek ada tak? Tak ada. Jadi kita kena mandi wajib kat sini. Okay? Mandi wajib kat situ. Sebab itu kalau atas ni, okay, keluar darah hijau. Hijau ni bukan, kita beramal dengan apa yang berlaku. Hijau darah haid? Bukan. Hijau bukan darah haid. Jadi kita mandi lah. Macam itu. Okay? Okay. Boleh faham apa Ustazah? Okay kan? Ustaz macam mana nak, Puan Nur tanya Ustaz macam mana nak kira haid dalam jam. Puan Nur kita dah Puan Nur sempat masuk ke tadi? Kita dah cerita dah tadi. Okay. Maksudnya nanti tengok balik rakaman Tapi senang cerita, ni apa yang kita tulis tadi. Sorry kejap ya. Teraikanlah sikit. Ni. Tengok ni Puan Nur Misal kata darah haid bermula pada pukul 5 petang. Contoh hari ni bermula pada 5 petang. Jadi daripada 5 petang hari ni hingga 5 petang esok baru sehari haidnya. Haidnya baru 24 jam sehari. Pukul 5 petang lusa baru 2 hari, sempurna 2 hari. Pukul 5 petang tulat baru sempurna haid dia 3 hari. Dia macam tu. Kalau ikut jam dia. Okay? Tengok haid tu mula keluar pukul berapa. Okay? Tu. Boleh Puan Nur? Puan Siti Hanifah kata, saya bukan amal 2 mazhab. Tapi masa tu tak tahu nak tanya siapa. Lepas tu ada baca buku tu. Jadi saya kira-kira itu haid. Selepas tu memang ada keluar darah urutan macam saya biasa haid. So masih lagi haid lah. Okay? Cuma darah hijau tu macam selingan je lah. Iklan kejap. Okay. Okay, baik. Tak apa. Puan Nipah, jangan terasa dengan saya. Saya ni biasa bergurau orangnya. Okay, sebab kita tak naklah stres belajar ni. Adalah gurau-gurau sikit kan. Biar seronok sikit belajar kan. Maaf anak tertekan. Tak apa Puan. Dah biasa dah. Saya kelas dengan dengan pelajar-pelajar kanak-kanak memang biasa dia apa. Bukan tertekannya, memang dia tekan, sengaja dia tekannya tu. Kalau budak-budak sekolah biasa ni. Habis slide saya. Okey, tak apa. Tak kisah pun. Okey, kalau lendir, Ustaz Iskandar kata, kalau lendir itu berwarna darah, macam mana Ustaz? Kalau lendir itu berwarna darah. Sebab tu bila mana biasanya, dalam perubatan, lendir-lendir yang berwarna darah ni, lendir tu saya kata lendir tu biasanya keputihan. Tapi bila ada warna darah, itu dari sudut perubatan sendiri, memang ada jenis-jenis keputihan yang antara contoh ataupun antara ciri keputihan ni adalah lendiran ada spotting darah. Lendiran ada darah pada lendiran tu. Itu antara contoh-contoh keputihan yang dialami oleh orang perempuan. Jadi itu pun kita tak anggap macam darah lah. Kita tak anggap darah lah. Biasa kita boleh anggap ia sebagai keputihan biasa. Tu. Sebab dia keluar bukan daripada dalam rahim. Mungkin daripada cervix, pangkal rahim, mungkin daripada inilah adalah masalah-masalah. Tapi kalau banyak lendir darah selalu keluar, jumpa doktor. Jangan biar macam itu. Tu.
Okey. Adakah lendir jernih itu kita katakan waktu subur seseorang wanita? Maksudnya waktu ovulasi. Ya betul Puan Siti Hanifah. Okey. Ini mengikut kata doktor. Saya pernah tanya seorang doktor pakar, seorang doktor pakar dekat hospital Doktor Pakar Sakit Puan, ONG, dekat hospital Pantai Hospital. Dekat mana? Dekat tu, KL lah, Pantai Hospital. Hospital Pantai lah. Dikatakan itu adalah waktu subuh. Kalau kita baca dalam Google pun memang dikatakan lendir jernih itu adalah waktu subuh seseorang. Tolong tengok betul-betul. Walaupun ia waktu subuh, lendir jernih ni waktu subuh, ia adalah termasuk lendiran yang membatalkan wuduk bila ia keluar, dan ia adalah lendiran yang tidak suci. Maksudnya najis. Walaupun cantik dia keluar jernih, ya kan, bertali-tali dia keluar. Tapi ia dihukumkan najis sebab ia keluar daripada bahagian yang tidak boleh disampai oleh zakar lelaki yang sederhana. Dia keluar daripada bahagian cervix, lebih kurang macam itulah. Okay, bahagian cervix ke ataupun bahagian dalam rahim ke macam itulah, lebih kurang. Jadi lendir itu tak boleh bawa solat. Macam mana Ustaz nak solat susah? Tarik-tarik masih bertali, tak berhenti-henti ni. Bila susah nak solat macam mana? Solatlah seperti wanita istihadah solat. Tengoklah dalam buku tu ada. Hari tu kita dah belajar kan? Okey. Okey, baik. Sekejap kita tengok apa je. Kita dah pukul apa dah ni? Dah habis dah. Okey, kalau ikut slide kita. Okey. Tak apa. So nanti kita bincang ataupun kita teruskan. Ini soalan daripada Ustazah. Soalan Ustazah kecil tanya. Dah pukul 10.30 dah. La ilaha illallah. Bilakah seorang wanita boleh dihukum haid dan hukum suci? Darah keluar ketika hamil, darah keluar ketika kita puasa. Nanti kita akan bincang pada pertemuan kita akan datang. Bila kita akan bertemu? Okey. Bagi yang bertanya soalan, ada yang bertanya soal. Allah, panjangnya soalan. Ada yang bertanya soalan dalam yang Ustazah Syamilah ada bagi dalam dalam grup kan. Ada soalan-soalan, siapa nak bertanya soalan masukkan dalam tu kan, dalam grup tu kan. Dalam adalah application tu, form tu kan, form. Saya rasa ada beberapa soalan yang rasanya dah terjawab. Google Form. Rasanya ada beberapa soalan yang dah terjawab. Tapi saya tak pasti ada lagi soalan lain yang belum jawab ke ataupun macam mana. Ada tak soalan-soalan yang belum terjawab? Sebab banyak soalan dalam tu saya tengok yang dah terjawab. Okey, kalau misal kata orang tanya pasal hukum makan pil perancang untuk puasa, kan? Ada yang bertanya dalam tu. Boleh tak makan pil tahan haid? Untuk apa? Untuk selesaikan puasa. Tu nanti kita bincang pada pertemuan akan datang. Boleh pertemuan akan datang nanti kita tengok soalan-soalan tu. Okey? Sebab ni dah 10.30 dah kan? Okey, jap. Puan Husni Widat. Tanda aras saya tamat haid adalah apabila keluar cecair kuning pada hari ke-5. Lepas tu memang berhenti darah haid dan saya akan mandi wajib. Tetapi bila saya perlu ovulation dan saya tahu tanda kuning akan keluar pada hari itu, sah tak kalau saya mandi wajib sebelum tanda kuning itu keluar? Tetapi bila saya perlu ovulation dan saya tahu tanda kuning akan keluar pada hari itu, sah tak? Kalau dah biasa macam itu, kuning itu memang keluar pada hari itu, dah biasa, tak perlu mandi wajib lagi. Tunggu dah settle dulu. Okay? Dah settle kuning baru mandi wajib. Kalau mandi wajib awal, maksudnya cek dah tak ada, dah keluar. Tapi rasanya akan keluar lagi warna kuning itu. Tapi masa sekarang ni cek dah tak keluar. Tapi kebiasaan mesti keluar balik. Yang itu pendapat muktamad, warna kuning itu masih lagi dikira haid. Kalau puan mandi awal, kena mandi sekali lagi. Lepas kuning tu dah selesai nanti, dah tak ada keluar apa-apa dah, kena mandi sekali lagi. Okey.
Dan saya tak cadangkan pun mandi dulu. Kalau memang dah biasanya darah tu sentiasa keluar, darah kuning tu memang akan keluar pada hari sekian tu, okey, tak perlu mandi pun tak apa. Terus dah selesai kuning tu nanti baru mandi. Okey, next 29.6. Okey, insya-Allah kita jumpa 29.6. Kita tengoklah soalan-soalan sikit dan kita selesaikan baki-baki yang ada ni, yang slide kita ni, insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Puan Siti tanya, bagaimana kalau ada sikit darah keluar pada pukul 10 malam tu je, lepas tu berhenti. Tiba-tiba pada pukul 11 pagi ada darah keluar pula. Darah keluar pada masa itu sahaja, sangat sedikit. Dikira berapa jam tu, Ustaz? Nanti. Puan Siti nanti tanya balik soalan ni bila mana kita dah sampai tajuk dia. Tajuk dia adalah darah putus-putus, darah keluar putus-putus. Okey, nanti kita bincangkan dalam tu, insya-Allah. Jangan tanya lagi soalan banyak. Nanti tanya dalam Google Form ataupun tanya dalam masa kita jumpa 29.6 insya-Allah. Puan Nuraida, satu jelas. Kalau kita tak pasti masa haid itu keluar, boleh ke agak-agak masanya? Contohnya keluar sewaktu tidur antara 1 pagi hingga 5 pagi. Bangun tidur 5 pagi, nak buang air kecil, baru tahu dah datang haid. Bolehlah agak-agak antara 1 pagi ke 5 pagi itu, kita boleh agaklah. Biasanya kalau misal kata darah haid ni baru keluar, mungkin dia panas-panas lagi kan. Dia ataupun dia segar lagi nampaknya. Tapi rasanya orang perempuan pun boleh tahu darah haid ni dah lama keluar ke atau baru keluar. Tapi kalau daripada pukul 1 sampai ke 5 tu lebih kurang je lebih kurang je sebab dia tak kacau waktu solat pun. Okay? Tak apa. Tu bolehlah kita agak. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Minta maaf terlebih masa. Macam itulah kita kalau belajar. Okay? Terpaksa terlebih-lebih sikit masuk. Yang penting jangan lama sangat. Lama sangat semua lagi boring kan. Tapi tak apalah, mudah-mudahan perjumpaan kita, pertemuan kita yang seberingkas, sekejap ini memberi manfaat pada kita semua. Dapat bantulah mana yang dapat. Dapatlah bantu sikit sebanyak kan, insya-Allah. Okey, jadi itu saja. Saya mohon maaf atas segala salah silap, kekurangan semua. Terima kasih pada semua atas kesudian menyertai kita punya kelas pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa pertemuan akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sama-sama. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.